الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ذو العظمة والجلال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل والكامل الخصال صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه أولي الفضائل والأفضال وعلى التابعين لهم بالأقوال والأفعال عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaah mukminin rahimakumullah. Wahai lelaki yang bergelar ayah, wahai anak-anak lelaki pewaris ayah, wahai umat yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namamu disebut dan hadirmu dijemput oleh Allah untuk kesekian kalinya. Mimbar tidak akan pernah jemu dan bosan untuk mengajak dan menyeru. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kalian, bertakwalah diriku wahai khatib yang bertugas, bertakwalah wahai imam, bertakwalah wahai jamaah, bertakwalah wahai para makmum, bertakwalah wahai pemimpin, bertakwalah wahai para semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whoever we are. Siapapun kita, Allah mengulangi perkataan takwa. Allah was repeating the terms of taqwa in the Holy of Al-Quran 272 times. Allah mengulangi perkataan taqwa 272 kali. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. The best costume, sebaik-baik bekalan dan pakaian yang kamu akan bawa untuk bertemu di hadapan Tuhanmu, bukanlah makanan dan juadah kuih raya yang tidak ada henti dan penghujungnya di hujung Syawal ini, namun bekalan yang kamu akan bawa untuk bertemu Allah Azza wa Jal adalah perkataan dan bekalan pakaian taqwa. Sidang mukminin rahimakumullah, sekali lagi, dakwah itu adalah ajak bukan ejek. Dakwah itu terang bukan serang. Dakwah itu pujuk bukan kutuk. Dakwah itu sayang bukan kecam. Maka dengan nada kasih sayang dan ajakan dan pujukan, saya dengan penuh kasih sayang mengajak dan menyuruh tuan-tuan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andainya pertemuan Jumaat ini Jumaat yang terakhir, andainya solat Jumaat ini Jumaat yang terakhir, andainya khutbah ini khutbah yang terakhir yang kita dengar oleh dalam kehidupan manusia, maka berikanlah perhatian tuan-tuan 300%. Mungkinkah solat dan sujud khutbah ini khutbah yang terakhir? Who knows, siapa tahu. Tuan-tuan muslimin dan muslimin rahimakumullah, dakwah itu cinta, dan orang yang cinta dia memberikan perhatian, dan orang yang memperhatian itulah cinta. Maka andai tuan-tuan bercinta dengan Allah, andai tuan-tuan mengaku tuan-tuan hubbur Rasul, mencintai Rasulullah, mencintai Nabi, mencintai masjid ini, maka berikanlah perhatian. Because of what? Perhatian adalah, attention is a sign of love. Kerana perhatian itu adalah cinta. Tuan-tuan, untuk kesekian kalinya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengulangi perkataan takwa dalam Al-Quran sebanyak 272 kali, dan juga menjadi satu rukun yang yang wajib diulangi di atas setiap mimbar dengan perkataan takwa. At-taqwa akhawf minal jalil wal amal bitanzil wal qanaah bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu kamu takut kepada Allah yang bersifat jalal, kamu beramal dengan dasar Al-Quran yang merupakan at-tanzil, dan kamu menerima qanaah, berpada dan bersederhana. Kamu bersyukur dengan apa yang kamu ada. Kalau kamu tak dapat apa yang kamu suka, belajarlah untuk suka apa yang kamu dapat. Bermakna kamu qanaah terhadap apa yang Allah berikan, walaupun sedikit. Jangan cari yang banyak, tapi cari yang cukup dalam kehidupan. Sidang mukminin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, ulama membahaskan takwa ini bermaksud kamu cuba untuk menjauhi apa yang jauh,
Apa yang menyebabkan kamu jauh daripada rahmat Allah? Takwa ini bermaksud kamu cuba menjauh dari apa yang telah menyebabkan kamu jauh daripada rumah Allah. Takwa ini bermaksud kamu belajar untuk mendidik dan mengajak diri untuk menjauhi apa jua yang menyebabkan kamu akan jauh daripada kuliah ilmu, jauh dari masjid, jauh dari asatizah, jauh daripada barakah, jauh daripada rumah Allah, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada syurga Allah. Maka whatever action, apa jua tindakan dan perilaku kita yang menyebabkan kita menjauh daripada rumah Allah Azza wa Jal, maka itu adalah perbuatan takwa. Kamu hati-hati, jauhkan diri kamu benda yang boleh menjauhkan kamu daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Sidang mukminin rahimakumullah, apa guna rumah kita dibina bertingkat-tingkat sedangkan solat kita semakin lambat? Apa guna duit kita disimpan KWSP berlipat-lipat sedangkan Al-Quran semakin liat? Apa guna kereta kita dicuci, di snow wash, dipolish, berkilat-kilat sedangkan iman kita dibiarkan berkarat? Berkat yang terangkat, itulah tajuk khutbah yang bakal dikupas mudah-mudahan terus melekat sampai hari kiamat. Sidang mukminin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala fil Quranil Azim fi suratil A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Dan Allah berfirman, sekiranya penduduk negeri itu, sesuatu tempat, beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan dan kurniaan yang melipat kali ganda, melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, mereka mendustakan ayat kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Tuan-tuan, when we are talking about berkat, bila kita berbicara tentang berkat, Allah mengulangi perkataan barakah atau berkat dalam Al-Quran sebanyak 32 tempat atau 32 ayat ataupun 32 kali. Persoalannya tuan-tuan, andainya aku hari ini sebagai seorang ayah, berkatkah aku? Andainya hari ini aku sebagai seorang imam, berkatkah aku sebagai seorang imam? Tuan-tuan sebagai seorang jemaah dan makmum, berkatkah aku? Adakah aku ni makmum yang berkat? Andai aku sebagai seorang pendakwah, adakah aku ni pendakwah yang berkat? Andai aku seorang guru, adakah aku ni guru yang berkat? Andai aku seorang pelajar, adakah aku pelajar yang berkat? Jangan sampai berkat itu terangkat. Sidang mukminin rahimakumullah, bagaimana untuk kita tahu Allah menurunkan berkat di dalam satu tempat? Antara sign, one of the signs, ada satu tandanya. Bila Allah berkat, Allah akan menghantar ribuan malah jutaan malaikat untuk menjaga di setiap inci ruang dan tempat, menyebabkan maksiat agak sukar untuk berlaku di setiap tempat dalam kawasan itu pada satu masa. Namun kalau dibiarkan kemungkaran berlaku berleluasa, mungkin itu tandanya, ya Allah, mungkinkah kampung kita sudah tidak berkat? Setiap minggu berlaku kecurian, setiap minggu berlaku perbalahan. Adakah umat ini tidak berkat, ya Allah? Adakah kita di umat yang tidak mewarisi keberkatan? Setiap minggu ada saja isu dan kes yang tidak kena berbalah dan bermusuh dan bergaduh di setiap inci ruang dan tempat. Sidang mukminin rahimakumullah, dunia, oh dunia, walau sedang kita ditimpa musibah, satu persatu musibah yang melanda, jangan terlalu leka dan lalai. Jangan terlalu bersenang-senang. Jangan suka dulu bila kita sudah beralih daripada pandemik ke endemik. Takut-takut kita tak tahu apa yang berlaku pada kemudian harinya. Sidang mukminin rahimakumullah, jangan sampai nikmat itu bertukar menjadi musibah apabila berkat itu terangkat. Kita adalah umat yang sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. You are the best. Allah kata dalam Quran, dalam suratul Mulk yang sering kita baca sebelum tidur, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku ciptakan kehidupan dan kematian, I just want to test you, sebagai ujian dan peperiksaan kepada kamu, kata Allah Azza wa Jalla. Siapakah manusia yang paling berkat? Siapakah manusia yang paling menambah kebaikan di setiap tempat? Siapakah manusia yang paling terbaik sujud
sujud, yang paling terbaik pendengarannya, yang paling terbaik perhatiannya, yang paling tak lena sepanjang khutbah. Siapa yang aku nak bagi markah paling tinggi dalam Jumaat hari ini? Siapakah dia yang akan dapat grade A+ sepanjang dia datang khutbah Jumaat ataupun dia datang solat Jumaat pada hari ini? Aku nak uji siapakah dia sujudnya yang paling berbekas. Sidang mukminin rahimakumullah, mungkinkah dia manusia yang paling berkat pada hari ini? Tuan-tuan sidang mukminin rahimakumullah, lahir kita gelap, lahir kita dari gelapnya rahim kepada terangnya dunia. Dari lemah kita menangis hingga kuat pandai ketawa. Dengan sifat Ar-Rahim, Tuhanmu memberikan apa yang kita mahu. Walaupun apa yang kita ada hari ini kadang kita tak sempat minta, Allah dah beri. Dari bertatih hingga berjalan, dari berjalan hingga berlari tuan-tuan. Tapi sayang, waktu kita lemah dahulu, tak cukup tangan kita tadah. Tetapi waktu kita gagah dan kita megah, tak cukup tanah kita lari meninggalkan Allah. Bahkan ada nikmat yang kita kecapi hari ini tuan-tuan. Nikmat yang kita kecapi hari ini yang tak sempat kita minta, tetapi Allah lebih dahulu memberikan sebelum kita minta. Betapa dalamnya, how deep of love, dalamnya cinta Allah Azza wa Jalla. Sebelum minta dah dapat. Sidang mukminin rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu ta'ala wa arda, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah aku wafat, ba'da mauti, kata Rasulullah, selepas kematian aku, after the death of me, setelah kematian aku nanti, setelah lama aku tinggalkan umat ini, kata Nabi, umat Islam akan lemah. Di atas kelemahan itu, orang kafir dan musuh akan menindas mereka bagai orang yang menghadapi piring dan mengajak orang lain makan bersama. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu umat Islam telah lemah dan musuh sangat kuat? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan masa itu, at that moment, mereka lebih ramai tetapi tidak berguna dan tidak bererti dan tidak menakutkan musuh. Mereka tidak lain dan tidak bukan hanya seperti buih di lautan. Tuan-tuan, bila berbicara tentang buih, jika kita pergi pada buih di pantai, bila ombak memukul pantai, kita akan nampak buih yang sangat berbilion-bilion. When we touch, one touch was broken. Bila kita sentuh buih itu yang sangat banyak, yang berat itu, sekali sentuh, buih itu akan berkecai, langsung tak berguna. Itulah perumpamaan umat Islam hari ini yang ramai. Tuan-tuan, Nabi bina umat Islam, Nabi bina dakwah ini hanya dengan 4 orang followers, subscribers. Nabi hanya ada 4 likers, Nabi hanya ada 4 subscribers, Nabi hanya ada 4 followers. Awal as-sabiqun al-awwalun. Ketika dakwah bermula, Nabi berusia 40 tahun, hanya 4 orang yang follow Nabi, yang 5 orang yang follow Nabi, Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala wa arda, dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Zaid bin Harisah. Ini antara as-sabiqun al-awwalin, frontliners awal yang follow Nabi. Masa berganti masa, after 3 years, 3 tahun, umat Islam bertambah 57 orang, sehingga naik ke 3,000 di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan dan puak, tuan-tuan, ayah-ayah muslimin rahimakumullah, daripada 4-5 orang followers dan subscribers itu tuan-tuan, hari ini Nabi Muhammad dah wafat 1431 tahun yang lampau, 32 tahun yang lampau. Dan berapakah subscribers Nabi hari ini? 1.8 bilion umat Muhammad. Tetapi di mana bila Palestin diserang, bila Rohingya diserang, bila Uighur dipijak, disepak terajang, mana suara 1.8 bilion? Apakah ini maksud Nabi? Kamu seperti buih di lautan, hanya mampu berdoa. Sampai bila hanya nak mampu berdoa? Sedangkan Yahudi, Nasara, Yahudi berjumlah tak sampai 15 juta. 13.8 juta umat Yahudi satu dunia. Sedangkan kita 1.8 bilion. Kalaulah dihimpunkan anak-anak muda di Guar Perahu, ini saja dah boleh lawan 1/4 daripada Yahudi Palestin. Tapi di mana suara anak muda? Adakah kita umat yang tak berkat? Muslimin rahimakumullah, bila Allah angkat berkat, kita ramai tapi tak kuat. Muslimin, ayah-ayah yang saya muliakan, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sahabat bertanya, mengapa mereka lemah dan tidak kuat sedangkan mereka ramai, ya Rasulullah? Mengapa seramai itu tetapi seperti buih di lautan? Jawab baginda Rasul, kerana mereka ada 2 penyakit. Itulah penyakit yang menimpa al-wahan ataupun al-wahnu, kata Rasulullah. Apakah itu al-wahnu, ya Rasulullah? Al-wahnu itu bermaksud hubbud dunia wa karahiyatul maut. Mereka mencintai gadget mereka, mengatasi masjid mereka. Mereka boleh pergi open house 5 rumah,
5 door, 5 pintu, 5 rumah sehari semalam. Tetapi open mosque satu waktu belum tentu kaki mampu mencecah masjid sampai ke masjid. Kita tidak menentang dan kita tidak menghalang untuk open house sampai ke penghujung Syawal. Bahkan ada yang sampai terlajak masuk awal Zulkaidah pun masih ada sambutan raya. Tidak ada masalah. Memberi makan itu adalah satu sunnah. Tapi jangan sampai 5-10 rumah kita boleh cover satu hari. Sedangkan satu waktu kaki tak nampak muka di masjid. Sidang mukminin rahimakumullah. Kerana dunia manusia sanggup menjual agama, hubbud dunia. Kerana manusia mereka bergaduh sesama saudara. Kerana dunia anak menikam ibunya. Kerana dunia rakan sekerja tidak bertegur siapa. Kerana dunia fitnah dan kutuk menjadi zikir harian di laman media. Kerana dunia tabung masjid dibongkar semahu-mahunya. Apakah ini yang mengundang malapetaka? Sebenarnya kadang kalau difikirkan, datangnya Covid mungkin bukan sebab Covid yang nak datang. Kita yang mengundang Covid itu datang. Kita yang mengundang zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Whatever kerosakan yang berlaku di atas muka bumi Allah, sebenarnya yang memanggil, yang melambai adalah tangan manusia itu sendiri. Tepuk dada biar iman yang kita menjawab. Satu ketika tuan-tuan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wah wa Dawa berkata, bumi pernah bergoncang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda meletakkan tangan baginda di atas permukaan bumi. Ya ardi, kata Nabi, wahai bumi, wahai bumi. Nabi letak, tenanglah wahai bumi, tenanglah engkau wahai bumi. Belum tibanya engkau menelan umat ini. Bila Nabi meletakkan tangan baginda Nabi yang berkat, bumi yang bergoncang dan bergoyang itu tiba-tiba tenang, reda, berada dalam sweet condition and situation. Maka bumi kembali tenang. Kemudian baginda menoleh kepada para sahabat seraya memberitahu, Tuhan ingin agar kalian melakukan sesuatu agar kamu buat seiring dan sejalan dengan kehendak redanya. Bencana kembali menggoncang tuan-tuan di Madinatul Munawwarah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Lantas Sayyidina Umar memasakkan tiang, memasakkan tongkatnya di atas permukaan bumi. Berlaku gempa bumi bergoyang dan bergoncang sekali lagi pada zaman Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kata apa? Dia ketuk tongkat dia ini, wahai manusia, gempa ini tidak akan terjadi kecuali kerana perbuatan kalian. Demi zat yang menggenggam jiwaku, jikalau ini terjadi sekali lagi, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Sayyidina Umar memberikan ugutan. Bila diketuk tongkatnya sekali lagi tuan-tuan, bumi kembali tenang. Ketika Sayyidina Umar Ibn Aziz, Umar bin Abdul Aziz berlaku pada zaman Khalifah Umayyah. Selepas itu tuan-tuan, seorang frontlines lagi pada Khalifah Umayyah, ketika sekali lagi berhadapan dengan musibah, apa yang dia buat? Salah seorang contoh pemimpin yang kita kena buat. Andainya ada pemimpin di sini, maka dengarkan, mungkin ini ada satu panduan dan pedoman yang boleh kita manfaatkan dan kita tiru untuk ke arah kebaikan. Bila datangnya bencana, seorang pemimpin dia buat apa? Beliau mengutuskan surat buat seluruh wali dan pemimpin jawatan kuasa ataupun adun-adun kawasan dan parlimen dan negeri dan negara daerah dengan satu seruan, ittaqullah tubu ilallah. Bayangkan satu musibah, pemimpin atasan menghantar kepada pemimpin bawahan, datang musibah, maka surat akan sampai ke setiap rumah, termasuk JKK, semua akan dapat. Buka surat, tubu ilallah, bertakwa dan bertaubatlah kamu kepada Allah Azza wa Jal. Itu sahaja seruan. Tiba-tiba bumi kembali menjadi tenang. Rupanya bumi bergoyang dan bergoncang ini, termasuk Covid mungkin, adalah perbuatan kita sendiri. Maka jangan terlalu leka walaupun kita sudah masuk dalam zon endemik. Sidang mukminin rahimakumullah, sebelum kaki melangkah pergi, sebelum menutup tirai khutbah pada hari ini, isinya mengingatkan untuk kita bertaubat dan bersedekah kepada Allah. Surat yang dihantar oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada setiap pemimpin-pemimpin di kampung ketika musibah melanda dalam satu kawasan. Ini teguran daripada Allah kepada seluruh hambanya, kata Sayyidina Umar Ibn Aziz. Sesungguhnya punca musibah tiba ialah umat rancak berdosa, mengundang kemukaan Allah Azza wa Jalla. Kata gabungan pengkaji Yahudi akhir zaman, Allah menyebut walan tadha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekumpulan protokol Zionis Yahudi, mereka membuat kajian. Mereka mengatakan Islam won't be falling down. Islam tak akan runtuh dengan senjata musuh. Namun Islam akan jatuh apabila umat Islam sesama Islam akan sibuk
berbalah dan bergaduh. Maka ini kajian orang Yahudi. Rosakkan pemimpinnya, belai mereka dengan kuasa dan takhta, jatuhkan para ulama dan institusi agama, cabut kemuliaan ulama dan asatizah, ciptakan ruang provokasi, perbalahan, perpecahan, pergaduhan agar umat hilang kepercayaan, kemuliaan dan penghormatan kepada institusi dan juga ulama-ulama dan orang-orang agama. Lalaikan anak muda dengan gadget dan hiburan, melalaikan hingga tidur 2 jam, 2 pagi, 3 pagi, sehingga terkorban subuhnya, sehingga tercemar sistem pendidikan mereka. Bila ulama sudah tidak dihormat, bila pemimpin sudah harta, takhta dan wanita, bila anak muda pun tak nampak muka di masjid, 3 benda ni, maka kamu akan lihat satu persatu kota dan satu persatu tamadun agama Islam akan runtuh dan jatuh one by one, dan benda itu sedang berlaku di hadapan mata kita. Sebagai kesimpulannya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berilah masamu, rawatlah jiwamu, rehatkanlah dosamu dari penatnya melayan duniawi. Seinci kita meninggalkan posisi agama, 1000 kaki musuh datang memusnahkan dunia. Usah katakan, usah bicara pada Allah, ya Allah aku ada masalah. Jangan cakap macam tu. Tapi katakan pada masalah, ya Allah aku ada Allah. Wahai masalah, aku ada Allah. Jangan katakan pada Allah aku ada masalah. Jangan katakan pada solat, sekejap ya aku ada kerja. Tapi katakan pada kerja, aku ada solat, aku ada kuliah, aku ada komitmen agama yang harus aku singgah. Hidup ketika kita susah tuan-tuan mungkin lebih senang. Namun nak mengisi kehidupan ketika kita senang, itu yang menyebabkan ramai yang kecundang. Saya ulang. Hidup ketika kita susah mungkin lebih senang. Namun untuk mengisi kehidupan ketika kita senang, ramai yang telah kecundang. Lebih baik hidup ketika susah berbanding ketika senang. Lebih baik hidup ketika PKP, pandemik, daripada endemik, ramai yang lupa dan leka. Wahai seluruh pemimpin, periksa amanah dan tanggungjawab. Duhai para pekerja, koreksi tugas, punca dan sumber rezekimu. Wahai para ayah, muhasabahlah didikan pada anak. Jika kita marah anak durhaka, siapa pula yang akan murka jika ayah yang durhaka? Wahai anak-anak, perbaiki hubungan dengan ayah dan ibumu. Dakap erat batang tubuh insan bernama ayah jika kau ingin mengundang barakah. Jika pernah tersalah, sebelum kedua-duanya dibaluti helaian pakaian serba putih, kerana disitulah terletaknya kunci syurgamu. Wahai umat, jagalah ukhuwah silaturahim sesama insan, kerana disitulah terletaknya tunjang kekuatan. Jangan hanya sibuk meraih undangan rumah terbuka, sedangkan kaki dan kasut kita tak nampak rupa saat masjid terbuka 5 waktu setiap masa. Jangan ditanya apa yang masjid dan agama beri, tapi tanya apa yang telah aku beri pada masjid dan agama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang mukminin, sekali lagi mimbar berpesan bertakwalah kita ke hadarat Allah Azza wa Jalla. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum hati kembali bertaut dengan duniawi, maka carilah takwa dalam setiap ruang inci kehidupan.
termasuk dalam di setiap pejabat dan tempat pekerjaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Azza wa Jalla, kita tidak melupakan untuk berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adha minhu wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا kebuah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kadzalika maulana tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Fauzi bin Abdul Razak yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Ya Allah, kedua-dua tangan kami menadah, jiwa dan jasad kami bersatu menyembah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan solat, jadikanlah kami orang-orang yang hamba-hambamu yang sentiasa kekal dalam taat sehingga menuju hari akhirat. Ya Allah, kekalkanlah kami dalam kesatuan, perpaduan, kasih sayang. Jangan biarkan kami terkena virus perpecahan, perbalahan, permusuhan, pergaduhan, ya Allah, sehingga tiada penghujung, sempadan dan juga batasan. Ya Allah, ya Rahman, lemahnya kami kerana dosa, lelahnya kami kerana noda, lesunya kami kerana nafsu. Ya Allah, rahmatilah kehidupan kami, ibu dan ayah kami, ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah pergi. Ya Allah, rahmatilah mereka yang sentiasa mengutamakan kebajikan sosial melalui instrumen zakat dan wakaf. Berkatilah hidup mereka dan sentiasa memudahkan kehidupan bermasyarakat. Ya Allah, jadikanlah kami, hampirkanlah kami dengan syurga-Mu, hampirkanlah kami dengan barokah kehidupan ini, hampirkanlah kami dengan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.